Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita bersiaran lagi dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, channel Suara Sunnah serta kru channel Suara Sunnah dan kru Jabatan Pelajaran Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi merealisasikan program ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengadakan slot faraid, iaitu salah satu komponen dalam kertas S102 fiqh, iaitu dia ada fiqh dan faraid untuk sijil tinggi agama Malaysia stamp. Seperti mana saya katakan tadi, di dalam kertas fiqh peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia S102 fiqh, dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama bahagian fiqh, dan kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagian faraid, iaitu bahagian tentang pembahagian harta pusaka. Iaitu dengan tajuk saya letakkan di sini, tajuk Muqaddimah fi Ilmil Miras, pendahuluan ataupun muqaddimah pada ilmu miras, ilmu pewarisan. Kita mungkin saya tak boleh nak letakkan mengajar satu tajuk miras secara keseluruhannya disebabkan masa yang mungkin agak sedikit. Jadi saya letakkan di sini sebagai muqaddimah, sebagai pengenalan, sebagai pendahuluan kepada ilmu miras. Sebelum kita nak teruskan dengan muqaddimah ilmu miras ini, sama-sama kita lihat satu video sebagai renungan kita. Okey, yang tu antara kita katakan video berkaitan dengan tidak mengikut pembahagian harta pusaka yang sebenarnya menurut Islam. Jadi kalau kita katakan Islam dia letakkan satu undang-undang yang sangat cantik, iaitu sistem faraid ataupun miras, sistem pembahagian harta pusaka. Kalau kita tak ikut sistem pembahagian harta pusaka ini, seperti mana yang dikatakan tadi, yang dikatakan oleh Tan Sri Allahyarham P. Ramlee tadi, tidak adil, hati busuk, lepas tu apa yang kata last sekali? Putus saudara. Itu kita katakan antara kepentingannya. Kita lihat kepada tajuk kita yang mula-mula tentang ilmu miras ini. Ilmu miras iaitu qawaid yu'rafu biha nasib kulla mustahiqin fit tarikah. Iaitu dikatakan ilmu miras itu, yang ni satu takrif ilmu, satu benda yang penting, qawaid, kaedah yu'rafu biha nasib kulla mustahiqin fit tarikah, untuk mengetahui dengannya bahagian-bahagian untuk setiap orang yang berhak di dalam pewarisan, di dalam peninggalan. Maksud dia, kalau kita katakan adalah
kita punya adik-beradik meninggal dunia, ayah ke, anak ke, kita sebagai pewaris, kita nak dapat harta tu macam mana, kita nak tahu dengan kaedah-kaedah dia. Kaedah ayah dapat apa ni, anak dapat berapa, ayah dapat berapa, abang dapat berapa, isteri dapat berapa. Yang tu nama dia, kaedah itu nama dia qawaid. Qawaid yu'rafu biha nasib kulla mustahaqqin fit tarikah. Yang tu kita katakan antara poin penting yang kena pelajar-pelajar hafal. Okey. Seterusnya faraid. Yang tadi kita katakan ilmu miras. Yang tak tadi ilmu miras. Seterusnya faraid pula jam'al faridah. An-nasib alladhi qadarahu syari' lil waris. Bahagian yang telah ditentukan oleh syarak kepada pewaris. Tadi kaedah macam mana nak dapat harta. Faraid ni bahagian yang sudah ditentukan, ataupun kita katakan tadi cara-cara nak dapat, berapa yang bahagian yang perlu dapat. Lepas tu faraid, bahagian yang telah tersedia dia dapat, iaitu nasib allazi qadarahu syari' lil waris. Yang tadi qawaid yu'rafu biha nasib kulla mustahaqqin fit tarikah. Di sini juga, yang ni juga kita katakan antara benda-benda penting yang itu takrif yang perlu dihafal. Lepas itu juga wasummiya ilmul miras. Ilmu miras disamakan juga dengan ilmu qawaid. Ilmu faraid. Li'annahu qawaid yu'rafu biha siham muqaddaran syar'an likulli waris. Nanti soalan tanya, limadza summiya ilmul miras bi ilmil faraid? Kenapa dinamakan ilmu miras dengan ilmu faraid? Li'annahu qawaid. Kerana dia juga, faraid ini juga merupakan satu kaedah yang kita tahu saham-saham atau bahagian-bahagian yang telah ditentukan oleh syarak untuk setiap pewaris. Dengan kita katakan, dengan kita belajar miras, kita tahu kaedah-kaedah dia. Dengan kita belajar faraid, kita tahu bahagian dia. Dan dengan ilmu miras juga dinamakan sebagai ilmu faraid, kerana dia merupakan satu ilmu yang mana untuk kita mengetahui bahagian yang telah ditentukan syarak untuk setiap pewaris. Jadi di sini kita katakan ilmu faraid dia sama juga dengan ilmu miras. Maudhu' ilmu miras, objektif, tujuan apa kita belajar ilmu miras? Apa maksud tujuan? Yang ni kita katakan benda yang penting. Objektif ini merupakan penting. Sebab kalau orang tak tahu tujuan satu-satu benda dia belajar, dia tak mencapai ilmu dia tu. Dia belajar tu atas angin, seolah macam dia tak tahu apa dia. Saya suka tanya pada pelajar saya, apa tujuan kamu belajar ilmu arut? Kita stam belajar ilmu arut, tapi apa tujuan dia, apa kepentingan dia? Jadi kalau kita belajar saja tanpa kita tahu kepentingan, kita tak rasa seronok kita nak belajar. Pasal kita tak faham. Ataupun kita cuba nak faham tapi benda tu salah. Contoh, dalam stam juga ada subjek nama dia adab nusus. Apa tajuk adab nusus ni, apa dia? Ada orang kata adab ni ada tata cara adab sebagai satu adab, kesopanan dan sebagainya. Kalau dia memahami tajuk adab itu dengan kesopanan, dia belajar adab yang betul-betul adab nusus di dalam silibus stam, pening kepala dia nak cari tang manalah tata susila, tata cara dan sebagainya. Sebab adab nusus itu adalah kesusastraan. Jadi kita kena tahu tujuan satu-satu benda kita belajar, apa subjek yang kita nak belajar. Kalau kita tak tahu benda tu, macam mana kita nak menguasai ilmu tu? Jadi contoh kita katakan, kita bagi benda yang lain. Kita bagi senang. Orang belajar, kalau ilmu biasa ni, orang belajar ilmu bahasa Melayu. Tapi dia duk cari formula-formula matematik dalam tu. Memang tak jumpa. Kan? Sebab dia tak kenal benda tu.
Jadi kita kena tahu tujuan belajar bahasa Melayu, pasal apa kena belajar bahasa Melayu. Tujuan belajar matematik, untuk apa belajar matematik. Tujuan belajar fiqh, untuk apa fiqh. Tujuan untuk belajar miras, apa tujuan dia, objektif dia. Di sini dia bagi tahu antara objektif dia, untuk ilmu miras, tarikatul mayyit min haitsu taqsimuha wa bayan nasib kull waris. Tujuan kita belajar ilmu miras iaitu peninggalan si mati, min haitsu taqsimuha, bagaimana kita nak membahagikan harta peninggalan si mati, wa bayan nasib kull waris, dan menentukan dan menerangkan bahagian-bahagian setiap pewaris. Jadi bila kita katakan, bila ada satu keluarga kita kan meninggal dunia, dia tinggalkan harta yang banyak, nak buat macam mana? Nak buat macam mana ni? Nak kira macam mana ni? Kita ada isteri ada 4. Isteri tu seorang tu tak ada anak, 3 tak ada anak, seorang ada anak. Jadi nak bahagi macam mana? Mak dia ada, anak tiri ada. Lepas tu macam mana nak bahagi tu? Jadi kita katakan tujuan ilmu faraid ni, tarikatul mayyit min haitsu taqsimuha, peninggalan si mati, daripada sudut kita nak membahagikannya, wa bayan, dan kita menerangkan nasib kull waris, bahagian-bahagian untuk setiap pewaris. Okey. Fadilat ilmu miras. Fadilat ni kelebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu faraid wa 'allimuha an-nas fa innaha nisfu al. Nabi SAW dicakap terus tentang ilmu faraid ni. Ta'allamu faraid, belajarlah ilmu faraid, wa 'allimuha an-nas, dan ajarkan dia kepada orang. Fa innaha nisfu al, sesungguhnya ilmu faraid ini sebahagian besar, sebahagian daripada ilmu. Saya suka katakan, sebab tu saya ajak faraid. Satu ilmu yang dikatakan inayah fa'iqah bi amriha wa hasul akid ala tahsiluha, iaitu satu ilmu yang dititik beratkan oleh Rasul tentang dia, wa hasul akid, dan galakkan yang bersungguh ala tahsiluha, untuk mendapatkannya. Nabi bagi tahu, ta'allamu faraid wa 'allimuha an-nas, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan dia kepada orang. Kerja apa yang Nabi suruh secara tetap? Memang Nabi suruh kita bekerja. Memang Nabi suruh kita buat menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat. Tapi yang tu secara umum. Tapi secara spesifik yang Nabi suruh kita kerja ataupun kita ajar, antara dia ilmu Quran, lepas tu ilmu faraid. Memang kita kata kalau kita mengaji itu, memang kita boleh belajar benda lain, tetapi benda itu tak spesifik, tak dititik beratkan, tak bersungguh Nabi katakan di sini. Lepas tu apa yang Nabi katakan? Wa 'allimuha an-nas, ajarkan kepada orang. Fa innaha nisfu al, sesungguhnya ilmu faraid ini sebahagian daripada ilmu. Nak katakan besarnya ilmu faraid ni. Macam mana besar? Kalau kita tengok dalam buku teks, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan tentang Al-Hajj al-Arafah. Haji itu Arafah. Pasal apa? Haji itu kalau kita kira, dia rukun dia ada apa? Dia ada tawaf, dia ada sa'i, dia ada wukuf, dia ada banyak. Dia ada 5. Kan? Jadi pasal apa Nabi, dia ada 6. Pasal apa dalam bab haji, Nabi katakan dalam banyak rukun itu, Nabi katakan Al-Hajj al-Arafah. Sedangkan kalau kita katakan kita pergi buat haji, kita tak tawaf, tak sah haji kita. Kita pergi buat haji dan kita tidak sa'i, tak sah haji kita. Kan? Pasal apa Nabi kata Hajj al-Arafah? Kerana berwukuf di pada Arafah salah satu benda yang besar di dalam ibadah haji. Begitu juga dalam ilmu ini, antara ilmu yang besar di dalam kita katakan iaitu ilmu faraid, fa innaha nisful ilm. Dan sambungan hadis kalau wa innaha awwalu ma yunza' min ummati, dan sesungguhnya ilmu faraid ini ilmu yang awal-awal dicabut daripada umatku. Ilmu yang awal dicabut tu apa? Kita cepat lupa. Tak main dengan dia, tak tengok dia, selalunya biasanya lupalah ilmu faraid ni. Okey. Yang kedua, antara fadilat, kelebihan ilmu faraid,
hiya mukhtasah bi ihda halatai insan, iaitu dia dikhususkan dengan salah satu daripada hal keadaan manusia. Wa hiya halatul mamat, iaitu hal keadaan meninggal dunia, bi khilafin ghairuha minal ulum, bersalahan dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa dia? Macam mana? Orang nak guna ilmu faraid ni masa bila? Kalau kita nak praktik ilmu faraid, lebih kepada bila? Halatal mamat. Hal keadaan orang tu dah meninggal dunia. Tak ada lah siapa nak fikira harta faraid ke ayah dia. Ayah dia tak meninggal lagi, dia fikira siap dah. Saya nak cerita ke ayah sikit ni, ayah dia tinggal berapa? Ayah tinggal duit, tinggal kereta, tinggal rumah apa semua ni. Okey, kalau ayah meninggal dunia, abang dapat banyak ni, adik dapat banyak ni, mak dapat banyak ni. Cari pasal. Kan? Jadi cari pasal lah. Jadi dia tak kira, dia tak wujud waktu tu. Dia akan kira halatul mamat. Okey. Seterusnya mu'ta'alliqah bil milk at-tirari, iaitu dia berkaitan dengan pemilikan secara langsung. Fadilat faraid ni, dia pemilikan secara langsung. Tiba-tiba orang kata dapat durian runtuh, harta, dapat harta. Benda-benda lain, kalau kita dalam pusaka ni, dalam benda lain, nak dapat harta kena kerja. Tapi bila kata pusaka, dia tak payah kerja. Dia melengur, minta maaf lah. Tunggu ayah dia meninggal dunia, dia dapat harta. Dapat tanah berapa relung, dapat kereta, dapat rumah apa semua. Kalau biasa, kita nak rumah, kita kena beli, nak tanah, kita kena beli, nak apa semua kita beli. Tapi dia katakan muta'alliqah bi milk at-tirari. Seterusnya, hikmah masyru'iyyatil faraid. Hikmah pensyariatan faraid. Di sini dia katakan hikmah masyru'iyah. Maksud hikmah ni apa dah? Kebaikan. Tadi kelebihan, yakni kebaikan. Kebaikan di pensyariatan faraid. Ihtiram li milkiyatil afrad. Menghormati pemilikan individu. Kalaulah orang meninggal dunia, orang tak boleh ambil harta dia, kita menghormati harta dia. Okey, seterusnya taqwiyah rabitah qarabah atifah at-tabi'iyah, iaitu mengukuhkan tali ikatan kekeluargaan dan perasaan fitrah semula jadi. Ialah bila ada faraid, dia pembahagian dia secara adil, ikatan adik-beradik kita kukuh. Kalau kita ingat dengan video tadi, dia tak ikut cara faraid. Dia ni dapat 5 juta, dia ni dapat 5 juta, dia ni dapat 6 juta, 4 juta setengah. Apa yang terjadi? Hubungan keluarga kita ni terputus. Jadi bila adanya ilmu faraid, hikmah dia taqwiyah rabitah qarabah atifah tabi'iyah. Seterusnya yang kelima, tahdid likulli waris nasiban muayyanan fahasimal madatin niza' allati tazra'ul ahqad wa taqta'ul arham, iaitu menentukan setiap waris itu bahagian yang tertentu, nasiban muayyanan. Fahasimal madatin niza', iaitu dia dapat menyelesaikan pertelingkahan yang membenihkan perasaan dengki dan memutuskan tali persaudaraan. Okey, Allah Taala tetapkan dah, orang tak boleh nak kata apa. Seterusnya, kana nasibul unsa nisfu nasibur rajul li'annahu kafil li usratih wa alaihi wahdahu ab'ul infaq, iaitu adalah bahagian perempuan setengah daripada bahagian lelaki. Kalau kita kira faraid, harta miras, orang perempuan dapat setengah daripada lelaki. Kalau lelaki dapat 1 juta, perempuan dapat 500,000. Kalau lelaki dapat 500,000, perempuan dapat 250,000. Kalau lelaki dapat 10, perempuan dapat 5. Macam tu. Perempuan dapat setengah. Li'annahu, kerana lelaki itu kafil li usrah. Lelaki itu dia nak menanggung keluarga dia. Okey, wa alaihi wahdah, dan dia juga seorang dia lah, dia nak mencari rezeki untuk pembelanjaan keluarga dan anak-anaknya. Okey, untuk
dialah seorang yang cari rezeki dan sebagainya. Tanggungjawab rumah tangga ada kepada suami. Suamilah yang nak kena bayar bil, suamilah bayar duit rumah, suamilah bagi tanggungjawab suamilah bagi pakaian, bagi makanan. Yang tu semua tanggungjawab suami. Maksud dia duit yang dia dapat, dia kena beli rumah untuk keluarga dia, makan untuk keluarga dia, pakaian untuk keluarga dia, tu suami. Duit isteri. Itu asal hukum. Tak. Maksud dia kalau kata isteri tu apa dah? Untuk apa? Dia nak beli handbag dia nak beli kasut dia sendiri kan. Yang untuk aksesoris dia punya tu, dia pakai duit dah. Tapi kalau yang suami ni, yang tu tanggungjawab tu. Adakah isteri wajib bagi duit kepada suami? Tak wajib. Bukan isteri bagi nafkah kat suami. Suami kena bagi nafkah kat isteri. Jadi sebab itu di sini kalau kita kira, bahagian lelaki lebih banyak daripada perempuan. Pasal perempuan untuk kegunaan dia, lelaki untuk kegunaan dia bersama dengan keluarga dia. Kana nasibul unsa nisfu nasibur rajul li'annahu kafil li usratih. Okey, seterusnya ilhaqat zaujiyah bil qarabah taqdisan silah baina zaujaini. Menyamakan hubungan suami isteri dengan kekeluargaan sebagai memuliakan hubungan perkahwinan. Apa maksud? Kalau kita lihat di sini, hikmah dia sandarkan, dia menyamakan ataupun dia ambil hubungan suami isteri ini sebagai qarabah. Asal faraid, harta pusaka ni, dia adik-beradik. Ayah meninggal, dapat kat anak, ataupun dapat kat tok wan. Macam tu, harta dia, atau asal-asal pusaka ni. Kan? Isteri, dia orang lain, dia orang luar. Bila kita kahwin dengan dia, kita mati, isteri kita dapat harta pusaka kita. Ataupun isteri kita mati, kita dapat harta pusaka dia. Padahal dia bukan adik-beradik kita pun. Kata kalau seorang tu, dia kahwin dengan, dia orang Perlis, dia kahwin dengan orang Korea. Sekarang ni orang minat orang Korea. Kan? Kalaulah orang Korea tu mati, dia boleh makan harta pusaka orang Korea tu. Padahal bukan adik-beradik pun. Yang tu kita katakan. Jadi, zaujiyah ni, hubungan suami isteri ni, dia disamakan dengan hubungan kekeluargaan. Pasal apa? Taqdis. Untuk memuliakan. Untuk nak memuliakan silah. Untuk memuliakan hubungan perkahwinan antara suami isteri. Kalau tak kahwin, dia tak ada hubungan benda ni. Kalau mati, matilah. Jadi ini antara kita katakan hikmah masyru'iyah faraid. Jadi kita kena ingat benda ni lebih kurang fadilat dia dengan hikmah dia. Fadilat kelebihan faraid, iaitu satu ilmu yang dititik beratkan, yang dia ilmu yang dikhususkan halatul mamat. Lepas tu milkit tirari, manakala hikmah dia ada 5. Jadi untuk benda ni, kalau kita katakan untuk hafalan periksa, di sini ainaya fa'iqa bi amriha wa hasul akil ala tahsiluha. 1, ia mukhtasah bi ahda halatil insan wa hiya halatul mamat. Cukup. Bi khilafin, ni bukan yuqal. Bi khilafin apa semua ni, kulah nak hafal ke tak hafal, aku suka. Ia muta'alliqa bil milkit tirari. Lepas tu hikmah masyru'iyatil faraid, ihtiram li milkiyatil afrad, taqwiyah qarabah atif, taqwiyah rabitah qarabah. Boleh sampai kat sini pun boleh. Lepas tu tahdid li kulli waris nasiban muayyana fa hasima madatin niza'. Cukup sampai kat sini. Dan seterusnya, kana nasibul unsa nisfu nasibur rajul li'annahu kafil li usratihi. Cukup. Ilhaqat zaujiyah bil qarabah taqdisan silah baina zaujaini. Untuk hikmah masyru'iyah, cukup hafal 3 daripada 5. Untuk fadilat, terpaksa ambil semua. 3 tu. Hikmah dia ada 5, pandai-pandailah, pilihlah mana satu, cukup hafal 3. Ini untuk teknik, apa kita katakan, jawab soalan.
sebagai ini kita tengok adalah orang-orang dulu dia buat sedikit lagu sebagai dia nak menghafal. Kita dengar sedikit lagu ni. تعريف علم الميراث. علم الميراث قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة. الفرائض وهي النصيب الذي قدره الشارع للوارثين. علم الميراث قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة. الفرائض وهي النصيب الذي قدره الشارع للوارثين. لما سمي لأنه القواعد التي تعرف بها السهم المقدر شرعا لكل وارث. موضوعه تركة الميت من حيث تقسيمها. موضوعه بيان ناصب كل وارث. وفضله عناية الفائقة بأمرها. هي مختصة بإحدى حالتي الإنسان وهي حالة الممات متعلقة بالملك الاضطراري. مختصة بإحدى حالتي الإنسان وهي حالة الممات متعلقة بالملك الاضطراري. حكمة مشروعية الميراث. احترام لملكية الأفراد. لأمس الناس قرابة للميت حسم مدة النزاع. حكمة مشروعية الميراث. احترام لملكية الإفراد. لأمس الناس قرابة للميت حسم مدة النزاع. كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجال. لأنه الكافل لأسرته. تقديس للصلة بين الزوجين. الحق الولاء بالقرابة اعترافا بالجميل. Okey. Kalau boleh dengan boleh hafal lagu tu dengan lebih kurang masa lebih kurang 4 minit tadi. Selesai apa yang saya cakap tadi. Maksud dia daripada takrifnya, daripada limaza summiya ilmul miras bi ilmil faraidnya, lepas tu takrif faraid dia, lepas tu maudhu' ilmul miras dan sebagainya tu selesai. Kan? Itu kita katakan antara benda-benda penting, muqaddimah benda-benda penting di dalam ilmu miras yang pertama.
Seterusnya, yang ni kita lihat kepada istilah. Sebab di dalam ilmu miras, nanti bila orang belajar mengajar ilmu fiqh miras, dia akan menggunakan istilah-istilah. Dan kebiasaannya istilah-istilah ni dia masuk di dalam peperiksaan, dan pelajar banyaknya kadang-kadang dia terkeliru. Apa ni maksudkan dengan sahibul far, ashabul furud dan sebagainya. Apa ni furudul muqaddarah dan sebagainya. Kita lihat satu-satu. Bila dikatakan ilmu miras, dia kata ada istilah yang awal, takrifnya sahibul far. Sahibul far. Tuan fardu. Fardu tu apa dia? Nanti kita bincang. Tuan fardu. Maksudnya orang yang mendapat bahagian-bahagian. Fardu ni maksudnya bahagian-bahagian. Pasal dalam ilmu miras ni ada orang yang dapat 1/2. Ada orang yang dapat 1/4. Ada dapat 1/6. Ada dapat 1/8. Ada dapat 2/3. Jadi orang yang dapat 1/2, yang tu nama dia sahibul far. Orang yang dapat 2/3, yang tu nama dia sahibul far. Iaitu dia kata sini, man huwa lahu nasib muqaddarun fi syar'. Iaitu siapa sahaja yang baginya bahagian-bahagian yang telah ditetapkan, muqaddarun, yang telah ditetapkan pada syarak. Orang maksudnya orang yang dapat bahagian yang ditetapkan oleh syarak. Lepas tu dalam ni juga, sahibul far, dia orang yang dapat nasib muqaddarun, bahagian yang telah ditetapkan, muqaddarun. Seterusnya, al-asib bin nafsih. Asib bin nafsih ni asabah. Orang kata asabah dengan diri dia. Orang ni dapat asabah. Maksudnya dia tak ada bahagian ni ditetapkan. Dia apa dia? Takrif dia, man ya'khuz ma abqathu ashabul furud. Sesiapa yang mengambil baki daripada ashabul furud. Tadi sahibul far ataupun ashabul furud, dia dapat dah, dia ada bahagian tertentu dah. Dia dapat 1/2, dia dapat 1/6, dapat 2/3. Tapi al-asib bin nafsih, dia ambil baki. Dapat 1/2 ke tak? Tak tentu. Dia ambil baki. Kalau ada, dia ambil baki ya. Wa indan firat yahuzu jami'al mal. Jami'ul mal. Kalau dia seorang-seorang, dia akan ambil semua. Wa in istaghraqatil furud tarikah fala syai'a lahu. Kalaulah berlebih ataupun tenggelamnya fardu-fardu pada peninggalan si mati, fala syai'a lahu, dia tak dapat apa. Pasal apa? Asib bin nafsih ni orang yang dikira last, dikira kemudian. ada baki, dia ambil. Kalau tak ada orang nak ambil, dia ambil. Kalau orang ambil ke semua, dia tak dapat apa. Jadi kalau soalan periksa selalu kadang-kadang dia tanya, ma hukmu al-asib bin nafsih? Apakah hukum asib bin nafsih ni? Man ya'khuz ma abqathu ashabil furud. 1, 2 markah. Wa indan firat yahuzu jami'al mal. 2 markah lagi. Wa in istaghraqatil furudil tarikah fala syai'a lahu. 2 markah lagi. Di sini ni orang boleh buat satu soalan dengan 6 markah. Dia boleh jadi ta'rif. Ma huwa al-asib bi nafsih. Al-asib bi nafsih huwa man ya'khuz ma abqahu ashabil furud wa indan fira yahuzu jami'al mal wa in istaghraqatil furud fala tarikah fala syai'a lahu. Kalau dia soalan itu, kalau dia tanya apa ni ta'rif, itulah jawapannya. Berkemungkinan kalau soalan ta'rif rugi sikit, mungkin 2 markah. Pasal soalan ta'rif dia mengikut 2 markah aja. Tapi kalau dia tanya ma hukmu al-asib bin nafsih, yang ni lah 3 benda ni, dapat 6 markah. Satu kenyataan dia boleh buat 2 soalan. Satu soalan ta'rif, satu lagi soalan hukum. Hukum dia man ya'khuz ma abqathu ashabil furud. Sesiapa yang mengambil baki daripada ashabil furud. Wa indan firat, kalau dia seorang-seorang, yahuz, membolot jami'ul mal, dia ambil semua harta. Wa in istaghraqatil furud, kalaulah orang yang ambil bahagian fardu tadi tu dah lebih, fala syai'a lahu, maka dia tak dapat apa. Itu al-asib bin nafsih. Okey. Jadi saya ulang balik, sahibul far, orang yang dapat pecahan-pecahan ni tadi,
Asib binafsi dia tak ada pecahan. Dia kalau kita kira dalam faraid, dia akan bubuh huruf ain ataupun asabah. Asabah saja. Okey. Al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan. Maksud dia, kalaulah seorang tu meninggal dunia, apa yang kita perlu buat dekat dia? Kalau kita katakan tiba-tiba dalam keluarga kita ada orang yang meninggal dunia, kita nak buat apa? Tengok saja. Nak kira harta pusaka dulu. Mayat duduk di rumah tu. Okey, dia tak sini. Bitakfinihi wa tajhizihi min ghaira israf wala taqsir. Ejaan salah. Israf. Alif ada apa? Ada alif di situ. Okey. Takfinul mayit wa tajhizihi. Kita kafankan mayat dan kita menguruskan jenazah. Maksudnya jenazah tu kalau ada orang meninggal dunia, mula-mula kita uruskan jenazah dia dululah. Jangan duk kira harta lagi. Min ghairi israf, tanpa kita membazir. Wala taqsir, dan jangan juga tanpa kedekut. Ni nak beli kain kafan, nak beli kain yang paling murah, ataupun nak kain-kain kat rumah dia pakai kain pelikat dia banyak, kita pakai kafan dengan kain pelikat dia ajalah, siapa nak guna. Tak. Jangan kedekut, jangan membazir. Beli kain kafan paling mahal, beli kandar paling mahal, tak. Yang pertama, takfinul mayyit wa tajhizih. Okey, di sini maksudnya mayit. Takfinul mayyit wa tajhizih. Jadi, kalau nak jawab, kalau dengan ma huququ al-muta'alliqah bit-tarikah, yang pertama, takfinul mayyit wa tajhizihi cukup, memadai. Nak jawab min ghairu israfin wala taqsir, ikut suka. Tapi kalau kita katakan poin di dalam peperiksaan, cukup takfinul mayyit wa tajhizihi. Yang kedua, kita dah simpan dia, dah keluarga kita dah orang yang dekat dengan kita yang meninggal tu dah simpan, dah meninggal dunia, kita simpan dia. Apa yang kita nak buat? Yang kedua, tuqdha duyunahu, bayar hutang-hutang dia dalam silver stamp yang tu. Cukup kita fikir bayar hutang. Sekeluar sikit pada silver stamp. Kita kena ingat hutang orang mati ni. Dia ada dua. Satu hutang dengan Allah, satu dia hutang dengan manusia. Kena bayar tak? Okey. Kita tengok hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah, apa maksud hutang dengan Allah? Mungkin masa dia masa dia hidup tu dia tak puasa, disebabkan dia sakit dia tak puasa. Kena bayar fidyah. Mungkin masa tu dia tak dan nak bayar zakat, dia kaya dia tak bayar zakat. Mungkin dia tak pernah pergi haji, tu hutang dengan Allah. Okey. Hutang dengan Allah ni dia ada pecah pula pada dua. Mula-mula kita kata hutang pecah pada dua, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah dia pecah kepada dua. Apa maksud pecah pada dua hutang pada Allah ni? Nak bayar ke tak ni? Macam mana? Wajib bayar tak? Dia pecah pada dua. Wajib bayar kalau yang meninggal dunia tu dia nak buat masa hidup dia tapi tak tercapai. Tapi kalaulah dia ni masa dia hidup dia tak ada niat pun nak buat. Sebahagian pendapat tak payah duk bayar. Contoh macam mana? Dia kaya tapi dia tak pernah sebut pun nak pergi haji. Bahkan semayang pun tak. Semayang tak apa semua, takkan dia nak bayar zakat. Takkan dia nak pergi haji, semayang apa pun tak. Kan? Dia mati. Dia ada hutang sembahyang dengan Allah Ta'ala, dia ada hutang zakat dengan Allah Ta'ala, dia ada tak pergi haji dan sebagainya. Satu lagi orang,
Dia teringat, dia kata dia nak apa ni, aku ni zakat hari tu aku ada hutang ni, zakat tak ni, ataupun dia kata nak pi Mekah tapi orang haji pula kena tangguh tahun ni, bila lah tak boleh pi haji. Yang tu dia ada hati dia nak pi. Yang ada hati, yang ada niat, teruskan, bayar. Tapi kalau yang tak ada langsung sebut dan dia tak ada teringin langsung untuk ibadah dengan hutang kepada Allah ni, dia nak menyelesaikan, sebahagian pendapat kata tak payah duk bayar. Sebab innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Dia tak ada niat pun, jadi duit tu untuk waris. Okey, hutang kepada manusia. Yang ni bukan silver stamp lah, saya cerita untuk percambahan. Dia pecah pula pada dua. Macam mana? Satu yang segera, satu lagi yang tak segera. Baik, hutang yang segera bayar dengan tak segera bayar. Macam mana yang segera bayar? Yang jenis kita tak ada duit, tiba-tiba tak ada duit, kita pergi hutang ke orang kita, nak pinjam Ustaz, nanti aku ada duit aku bayar. Itu segera. Hutang yang tak segera tu beli kereta, bayar sebulan 500. Yang tu yang tak segera. Yang segera memang kena teruskan. Yang tak segera, sebahagian pendapat kata terbatalnya yang tak segera tu, maksudnya dia kena langsaikan. Waris kena langsaikan dan menjadi harta pusaka. Kalau waris tak mau langsaikan, serah balik kepada orang yang mereka berhutang. Tu hutang. No? Jadi, tuqda duyun, menyelesaikan hutang. Okey. Seterusnya, tu kita tak cerita lagi. Kalau orang berhutang kan dia. Kan? Ada pendapat kata tak payah duk tuntut. Yang tu tak payah ni lah. Pasal apa? Sebab tu kalau kita tengok orang, bila orang meninggal dunia, orang kata ni saya waris kepada sekian, kalaulah si Pak Long ni meninggal dunia, Pak Long ni ada hutang, tolonglah jumpa dengan kami waris-waris untuk bayar hutang dia. Tapi taklah perkataan. Kalau siapa yang berhutang dengan Pak Long ni, tolong jumpa saya untuk bayar balik hutang Pak Long. Tak ada kan? Tapi dia suruh Pak Long tu waris bayar hutang Pak Long, tapi siapa hutang Pak Long tu orang tak minta kan. Yang tu ada bincang dia kepada kita ni. Kita skipkan benda dah. Tanfizul wasaya. Yang kedua, yang ketiga, tanfizul wasaya. Mula-mula kafankan dia, yang kedua bayar hutang, yang ketiga tanfizul wasaya. Melaksanakan wasiat-wasiat dia. Tidak melebihi 1/3 harta. Yang ketiga, melaksanakan wasiat. Yang keempat, yuqassimul baqi bainal warasah, membahagikan baki-baki di kalangan pewaris. Jadi dia ada 4 benda. Dan 4 benda tu ikut tertib. Mula-mula takfin wa tajhiz, tuqda duyun, tanfizul wasaya, yuqassimul baqi bainal warasah. Yang ni selalunya 4 markah. Ma al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Kena jawab 1. Takfinul mayyit wa tajhizih. 2. Tuqda duyunahu. Yang 3. Tanfizul wasayahu. Yang keempat, yuqassimul baqi bainal warasah. 4 markah untuk soalan ma al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Okey. Seterusnya syurutul irs. Syarat-syarat pewarisan. Macam mana kita nak wariskan harta? Dia ada 2 syarat dia. Yang pertama, mautil muwaris. Yang kedua, hayatul waris. Maksud mautil muwaris, meninggalnya orang yang kita nak mewarisi harta. Syarat yang pertama. Kita tak boleh nak mewariskan harta dia tu kalau dia tu masih lagi hidup. Mesti dia kena meninggal dulu. Mautil muwaris. Yang kedua, hayatil waris. Hidupnya pewaris. Kalau dia tu mati, macam mana kita nak dia tu nak wariskan harta sedangkan dia mati dah. Jadi orang yang nak menerima harta dia mesti hidup, orang yang nak dapat orang yang nak mewariskan harta dia mesti meninggal dunia.
Soalan ini, saya bagi tahu dengan ni, soalannya, ma syurutu al-irs? 4 markah. Ma syurutul irs? 1 syurutul irs, mautil muwaris bitahqiqi musyahadah mautihi au hukman au taqdiran. Yang kedua, hayatul waris ba'dal mautil muwaris. Pasal 4. Okey, kalau dia jawab mautil muwaris, hayatul waris, 2 markah. Tapi bila dia jawab mautil muwaris bitahqiqi musyahadah mauti, apa maksud dia? Pewaris itu meninggal dunia dengan kita confirm, tahqiq, confirm kematian dia dengan kita tengok mayat dia. Memang kita nampak dia tu memang mati. Memang ada jenazah di depan kita. Ataupun hukman, ataupun secara hukum dia, kita tak nampak jenazah dia, tetapi dihukumkan kata dia mati. Minta maaf, sebagai contoh kita katakan kes kapal terbang hilang MH370. Kita tak tahu pergi mana kapal terbang tu, ada lagi ke tak ada ke, orang dalam tu mati ke, betul ke jatuh dalam laut ke, tak tahu. Tapi kerajaan menghukumkan kata dia mati, orang dalam tu mati. Yang tu hukman. Jadi harta-harta dia boleh diwarisi. Isteri dia, janda, boleh orang lain kahwin. Kan? Yang tu kata hukman. Okey, yang ketiga, yang tu kalau hukman tu siapa? Kerajaan yang kerajaan yang buat hukum, bukan kita pandai-pandai kita buat hukum, tak. Kerajaan yang isytihar kata mereka ni mati. Yang ketiga, taqdiran, secara takdir, perempuan yang hamil, baby dalam perut tu, yang tu kita katakan takdiran. Okey, mautil muwaris bi tahqiq musyahadah mauti au hukman au taqdiran. Kalau nak jawab bagi markah penuh 2 markah, mautil muwaris bi tahqiq musyahadah mautihi pun cukup dapat 2 markah. Lepas tu hayatil waris, hidupnya pewaris, ba'da mautil muwaris, setelah matinya pewaris. Pasal apa benda ni penting? Pasal kita nak tahu siapa yang mewaris, siapa yang mendapat harta pusaka, siapa yang bagi harta pusaka. Yang tu yang penting. Tapi kalaulah dua-dua tu tak tahu, contoh dia mati, rumah terbakar, tak tahu siapa mati dulu, dua-dua tu tidak ada hak untuk saling waris mewarisi. Dia penting, benda ni penting pasal apa? Contoh kita katakan, ayah dia ada 2 orang anak, 3 orang anak, contoh 3 orang anak. Ketiga-tiga anak ni sudah berkahwin. Dan ada anak lagi. Maksud dia, Tok Wan, anak, cucu. Kan? Kalau anak meninggal dunia, anak yang pertama meninggal dunia, ketiga-tiga anak ni ada anak. Harta anak yang meninggal dunia ni, dia akan pi kepada ayah dia akan pi kepada anak dia, ataupun cucu Tok Wan tadi. Kalaulah ayah yang meninggal dunia lu, Tok Wan meninggal dunia lu, dia ada 3 orang anak. Harta Tok Wan akan pi kepada 3 orang anak dia. Cucu-cucu tu tak dapat. Okey. Apa kesan? Kalau ayah meninggal dunia, bukan Tok Wan, ayah meninggal dunia, harta ayah dia pi kepada Tok Wan, dia pergi kepada anak, cucu. Tapi, kalau Tok Wan meninggal dunia, harta lepas, pertama, orang kita katakan, mula-mula ayah anak meninggal dunia, lepas tu ayah meninggal dunia. Harta Tok Wan itu dia akan pergi kepada anak-anak pula. Masa nak guna ni sikit, guna apa? Guna contoh ni. Dia cakap saja, dia tak pernah nampak. Okey, yang ni kita katakan yang mati. Yang ni, sorry.
anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki. Cucu lelaki, cucu lelaki, cucu lelaki. Sebagai contohlah, kita buat contoh. Allah. Macam mana contoh dia? Katakanlah yang ni mati dulu. Dia ni mati dulu. Harta dia ni akan mai kepada ayah, akan mai kepada anak dia. Lepas dia ni mati pula. Harta-harta dia ni, katakanlah yang ni dia tinggalkan 100,000. Pikat dia ni. Pikat dia ni dapatlah dalam apa? Berapa? 1/6. Kita katakan lebih kurang lah. Kita katakan 40,000. Yang ni dapat 60,000. Contohlah, bukan kiraan yang sebenar. Harta yang ni yang memang dia dah ada, Tok Wan ni memang dah ada, harta dia pun 100,000 juga. Campur dengan harta ayah dia ni 40,000. 140,000 diberikan kepada mereka dua ni. Ini kalau yang ni mati dulu. Okey. Maksud dia, cucu ni hanya dapat 60,000 sahaja. Tapi kalaulah yang ni mati dulu, ni cerita siapa mati dulu? Do mati dulu. Okey. Dia ni mati dulu. Harta yang 100,000 tadi, bagi kat mereka tiga loh. Maksud dia ni dapat 330,000 lebih kurang. 330,000. 330,000. Lepas tu, yang ni pula mati. Dia dah tinggal 100,000 lah. Tambah 100,000 lagi. Untuk ni. Jadi, cucu dia ni akan dapat 430,000 untuk cucu lelaki. Yang tu yang katakan pentingnya nak tahu siapa mati dulu dalam hal ini. Sebab hak pewarisan. Kalau kita katakan, kalau dalam kes ini, kalau ayah budak-budak ni meninggal dunia dulu, rugi. Pasal harta-harta dia akan main ke sini, akan naik ke sini dan sini akan bahagi pada dua. Tapi kalau Tok Wan dia mati dulu, daripada kait ni kan, Tok Wan dia mati dulu, harta Tok Wan bagi kepada mereka tiga ni, lepas tu 330,000 lah silap. Yang ni 33,000 ya silap. 33,000. Maksud dia 33,000 campur ni dapat 130,000. Daripada 60,000 setengah lari lebih. Bila Tok Wan dia mati dulu, harta Tok Wan ni akan mai kepada tiga ni, lepas tu harta ayah ni akan terus dapat kepada anak lelaki akan dapat pada cucu ni semua. Tu nak katakan kepentingan nak tahu syarat pewarisan itu hayatul waris ba'dal mautil muwaris. Siapa yang mati dulu untuk hak pewarisan harta. Okey. Seterusnya saya ambil sikit sebab. Yang tadi syarat pewarisan. Yang ni sebab. Sebab apa nak waris? Lughatan ma yatawassal ila ghairihi, apa yang menyambung kepada yang lain. Tu maksudnya sebab. Lughatan sebab bahasa. Istilahan ma yalzimu min wujudihil wujud wala yalzimu min adamihi adam. Ta'rif hafal. Apa yang mesti adanya dia adanya hukum, tiadanya dia tiadanya hukum. Maksud dia sebab ni ada dia adalah sebab benda tu. Tak ada dia tak ada lah benda tu. Jadi sebab di sini dia letakkan sebab sababul irs. Qarabah, nikah, mualat. Iaitu qarabah adik-beradik sebab waris. Kalau kita tak ada adik-beradik, macam mana kita nak mewariskan harta dia? Okey. Nikah, kahwin yang kita katakan tadi. Kalau tak kahwin, macam mana nak dapat harta pusaka dia? Mualat, yang ni
Minta maaf saya letakkan benda ni, sepatutnya dia kena padam dah. Mualat ni bekas hamba. Bekas tuan hamba. Jadi benda ni kalau dalam peperiksaan nanti cuma jawab dua saja, qarabah dengan nikah. Yang ni tak ada dalam silibus baru, dia tidak ada dah mualat ini. Pasal dia tidak relevan pada zaman sekarang. Jadi silibus sudah memadamkan mualat tu. Last sekali saya ambil sikit, al-mustahiquna lit-tarikah. Orang-orang yang berhak mendapat harta pusaka. Orang yang berhak dapat harta pusaka. Ashabil furud, yang orang yang dapat tadi pecahan-pecahan. Lepas tu asabah nasabiyah, asabah sababiyah. Asabat ini maksudnya asabah yang menghabiskan harta secara nasab, menghabiskan harta secara sebab. Asabah muktik, raddu ila zawil furud, kembali kepada ashabil furud. Zawil zur arham, adik-beradik yang memang tak dapat harta pusaka pada asalnya, tapi pasal tak ada orang lain boleh dapat kat dia. Al-muqirru lahu bin nasab, orang yang mengaku adik-beradik. Man awsa lahu bima zada ala sulus, orang yang diwasiatkan lebih pada 3 baitul mal. Yang ni maksud dia orang yang berhak mendapat harta pusaka. Dia ikut tertib. Mula-mula ashabul furud. Habis tu yang kedua asabah an-nasabiyah. Selalunya dekat dua ni je. Tapi kalau yang lah sampai lah baitul mal apa semua ni jarang. Kok lah dia tu seorang-seorang dia pergi ke mana Poland ke negara yang tak ada orang Islam. Lepas tu dia meninggal dunia, tak ada adik-beradik, tak ada ashabul furud apa semua, dia pun tak kahwin, barulah dia pergi ke baitul mal. Untuk al-mustahiquna lit-tarikah ni, ingat 6 daripadanya. Maksud dia ashabul furud, ashabah nasabiyah, ashabah sababiyah, zul arham, muqir bin nasab, baitul mal. Ikut cendulah. Ambillah daripada sini, pilihlah 6 tapi ikut tertib. Jangan tak ikut tertib. Tak ikut tertib kira salah. Al-warisuna bil far'a wa ta'sib min az-zukur. Pewaris-pewaris fardu ataupun asabah daripada kalangan lelaki. Ibnun, anak. Ibn, anak lelaki ke bawah. Anak, cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah. Ayah, tok wan ke atas. Saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu. Minta maaf saya cepat kerana masa kecemasan. Ibnun akhin syaqiq, anak saudara seibu sebapa, anak saudara sebapa ke bawah. Ayah saudara seibu sebapa, ayah saudara sebapa ke atas. Anak saudara anak saudara sepupu seibu sebapa ke atas suami. Yang ni yang lelaki. Manakala yang perempuan, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah, ibu, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa dan ke atas. Saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, isteri. Mana saudara seibu sebapa apa teman? Kalau saudara seibu sebapa, mak adik-beradik kita. Kalau saudara sebapa, ayah kita tu kahwin banyak. Jadi anak dengan mak lain tu nak jadi saudara sebapa. Kalau saudara seibu, mak kahwin banyak. Kan? Yang tu saudara seibu. Okey, dia punya rajah dia lebih kurang macam ni lah. Last sekali, kita katakan si mati, anak laki, anak perempuan, anak laki, yang ni yang boleh dapat harta pusaka. Saudara laki kandung, seibu sebapa, saudara laki sebapa, saudara laki seibu. Ni saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu. Kalau saudara perempuan ni dia tak kira tak ada anak dah lah. Kalau laki baru dia kira anak. Lepas tu mak, tok sebelah mak, nenek sebelah mak, datuk sebelah mak, ayah, nenek sebelah ayah, datuk sebelah ayah. Lepas tu saudara, ni ayah saudara kandung, ayah saudara sebapa. Lepas tu dengan yang ni maksudnya sepupu kepada yang meninggal dunia. Kalaulah semua ni hidup, yang dapat harta pusaka tu siapa dia? Kalau semua ni hidup, satu mak,
yang kedua bapa, yang ketiga anak perempuan, yang keempat anak lelaki, dan seterusnya suami ataupun isteri. Maksudnya 5 golongan tu sahaja. Yang lain-lain ni tengok saja. Tak tak? Pasal mereka ni terhalang dah dengan mereka tadi. Okey. Cukup dulu untuk kali ni. InsyaAllah rasanya sekian dulu untuk kali ini. Kalau ada peluang kita mungkin akan jumpa lagi, tapi dah sekolah pun nak buka, masing-masing kita jumpa di sekolah. Dan akhir sekali pesanan saya, #hapuskan COVID-19, #terima kasih frontliner, dan #Perlis Mengaji Tuition Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.